Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah diadili di mahkamah. Pendapat awam antarabangsa dan didapati bersalah setiap hari. Kepada ramai pengkritik, musuh dan golongan antisemit daripada pelbagai jenis dan latar belakang politik, kes terhadapnya sudah jelas. Sebagai peninggalan kolonialisme yang tidak sepatutnya wujud, yang layak diserang pada 7 Oktober. Dan bahawa ia adalah sebuah negara apartheid yang melakukan genosid adalah tidak dapat disangkal. Tetapi bagaimana jika semua tuduhan ini yang diperbesar setiap hari oleh media korporat liberal hanyalah mitos dan pembohongan yang boleh didedahkan dan disangkal secara sistematik melalui penyelidikan mudah dan logik undang-undang? Minggu ini dalam Think Twice, kami membincangkan kebenaran tentang Israel yang sedang dibicarakan bersama seorang hakim persekutuan yang baru saja menulis sebuah buku penting, Demolishing the Case for the Prosecution of the Jewish State. Halo dan selamat datang ke Think Twice. Adakah mungkin untuk menulis tentang kes terhadap Israel yang sedang dibawa oleh mereka yang ingin memusnahkannya dengan cara yang mudah difahami tetapi sistematik, yang boleh membongkar andaian-andaian yang menjadi asas kepada begitu banyak liputan dan perbincangan mengenai konflik Timur Tengah? Dalam dunia di mana generasi baru wartawan nampaknya tidak lagi begitu berminat kepada fakta berbanding hujah dan andaian ideologi, mungkin tiada siapa yang sepatutnya membaca buku seperti itu pun akan membacanya. Namun begitu, adalah penting untuk kita meneliti hujah dan andaian tersebut, seperti yang dilakukan di Mahkamah Undang-Undang, dan melihat sama ada mana-mana tuduhan ini boleh bertahan apabila disiasat dengan teliti. Mungkin bukti yang disahkan secara objektif dan bebas, fakta sejarah, tidak penting bagi aktivis woke yang menyamar sebagai wartawan atau bahkan pakar dalam undang-undang antarabangsa. Tetapi ia sepatutnya penting untuk semua orang. Ada beberapa orang yang serius dan berniat baik yang mendakwa apa yang paling kita perlukan sekarang ialah strategi media sosial yang bijak atau gimmick yang direka untuk menarik perhatian golongan muda yang mendapatkan berita dan pengetahuan tentang dunia melalui suapan TikTok mereka. Tetapi mereka dan kita semua juga memerlukan kompendium fakta dan kebenaran yang sistematik serta dihujahkan dengan baik. Dan kami bersyukur kerana hari ini bersama kita seseorang yang telah melakukan perkara tersebut. Roy K. Altman ialah seorang hakim persekutuan yang berkhidmat di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk daerah Selatan Florida. Beliau dilahirkan di Venezuela tetapi berhijrah ke Amerika Syarikat semasa masih kanak-kanak. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Columbia dan Yale serta berkhidmat sebagai penolong pendakwa raya Persekutuan Amerika Syarikat selama 6 tahun sebelum menjalankan amalan guaman dan kemudian dilantik sebagai hakim persekutuan pada tahun 2019. Dan beliau ialah penulis buku baru, Israel on Trial, mengkaji sejarah, bukti dan undang-undang. Hakim Roy Altman, selamat datang ke Think Twice. Terima kasih kerana menjemput saya. Baiklah Hakim, terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Saya ingin mulakan dengan bertanya, apa yang mendorong anda untuk menulis buku ini pada waktu ini? Sudah banyak buku yang ditulis tentang Israel dan konflik dengan rakyat Palestin, serta pihak lain yang mahu memusnahkannya. Apa yang membuatkan buku ini unik dan sangat tepat pada masanya? Jadi saya menulis buku ini bukan sepenuhnya kerana 7 Oktober, tetapi saya menulisnya kerana kesan selepas 7 Oktober. 7 Oktober memang mengerikan, seperti yang kita tahu. Pembunuhan beramai-ramai, pemenggalan kepala, pembakaran hidup-hidup seluruh keluarga di rumah mereka ketika sedang bersarapan, di majelis tari-menari untuk keamanan. Tetapi apa yang hampir lebih mengejutkan, ingatlah, kita semua sudah biasa dengan keganasan dari rakyat Palestin selama bertahun-tahun. Tetapi apa yang mungkin lebih mengejutkan ialah reaksi pada 8 Oktober, 9 Oktober, dan 10 Oktober. Bukan beribu-ribu batu jauhnya, tetapi di Siri, di institusi suci kita, di alma mater saya, di Columbia dan Yale, dan lain-lain.
dalam organisasi antarabangsa kita yang dalam banyak kes dibina dan diasaskan khusus untuk memastikan perkara itu. Selepas berlakunya genosid yang benar-benar dahsyat terhadap orang Yahudi, tidak akan ada lagi saat di mana tamadun Yahudi berada dalam bahaya. Namun, pada saat kita paling memerlukan institusi-institusi ini, pada satu detik, satu titik perubahan dalam sejarah tamadun Barat, semua institusi ini berpaling daripada orang Yahudi. Jadi, saya mengambil inisiatif untuk mula mengembara ke seluruh negara, memberi ucapan di hampir ke semua 50 negeri di gereja pelbagai denominasi, di lebih 60 kampus, college, sekolah undang-undang, dan sekolah menengah. Tentang Israel, tentang masa lalunya, masa kini yang penuh kesakitan, dan harapannya untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian saya sedar bahawa ramai daripada mereka yang datang ke ceramah saya sebenarnya adalah hakim persekutuan sendiri. Jadi saya memulakan satu program untuk membawa hakim-hakim persekutuan dari seluruh negara ini, kebanyakannya bukan Yahudi, yang tidak pernah ke Israel sebelum ini, ke Israel supaya mereka dapat melihat sendiri apa yang sebenarnya berlaku di sana. Dan sesuatu yang benar-benar mengubah dan memberi inspirasi telah lahir daripada itu. Dan hasilnya ialah, para hakim ini akan pulang dari lawatan mereka ke Israel dan mereka akan pergi ke seluruh negeri mereka sendiri, Alabama dan Arkansas dan Nebraska, menjelajah sekolah-sekolah, college-college dan gereja-gereja mereka sendiri untuk bercerita tentang Israel. Sebenarnya, saya telah memberi ceramah di Alt Alton Nushel di Upper East Side beberapa minggu yang lalu. Tempat itu penuh sesak, mungkin 300 atau 400 orang. Dan 2 orang lelaki muda, bukan Yahudi, datang kepada saya dan mereka berkata, "Hakim," saya tanya, "apa yang kamu semua buat di sini? Kamu semua sedang melalui proses penukaran agama atau apa?" Dan mereka berkata, "Tidak. Kami perlu jumpa Anda karena kami pernah berkhidmat sebagai pembantu kehakiman kepada 2 hakim persekutuan yang Anda bawa ke Israel." Dan mereka berkata, "Hakim, apa yang Anda telah lakukan kepada hakim-hakim kami?" Dan saya berkata, "Apa maksud Anda?" Mereka berkata mereka pulang dari Israel benar-benar berubah dengan pembentangan PowerPoint yang mereka wajibkan semua orang tonton. Hakim-hakim lain, kaki tangan mahkamah, pembantu undang-undang mereka, peguam-peguam. Dan itulah yang saya lihat di seluruh negara. Dan jadi, by the way, sekarang ada cukup uang dalam yayasan itu untuk membawa setiap hakim persekutuan di Amerika yang mahu pergi selama-lamanya. Dan kemudian saya menerima banyak panggilan daripada hakim Mahkamah Agung Negeri di seluruh negara yang berkata, "Hei, kenapa ada diskriminasi? Kami pun nak pergi ke Israel juga. Kenapa hanya bawa hakim persekutuan saja?" Jadi saya mulakan satu program melalui iTrack. Program pertama adalah melalui Kongres Yahudi Dunia untuk hakim persekutuan. Program kedua pula melalui iTrack untuk membawa hakim Mahkamah Agung Negeri di negara ini. Dan saya bangga untuk mengatakan bahawa kami akan membawa 20 hakim Mahkamah Agung Negeri pada bulan Oktober ini. Sebenarnya, saya baru saja memberi ucapan di Texas Public Policy Foundation, TPPF, di Austin, Texas, sebuah organisasi yang hebat. Ia penuh sesak. Bukan tiada Yahudi, betul-betul. Dan kebanyakan hakim Mahkamah Agung Texas berada di barisan hadapan. Saya macam, "Hei, saya tak akan bawa kamu semua dalam perjalanan pertama. Kamu kena main batu, gunting, kertas, tahu, tapi itu menunjukkan betapa menginspirasikannya perjalanan-perjalanan ini dan betapa perlunya ia diadakan." Tapi maksudnya untuk menjawab soalan anda secara langsung, sepanjang 3 tahun lepas ini, saya telah berbual dengan ribuan orang di seluruh negara ini tentang Israel. Saya mula sedar bahawa keseluruhan perdebatan tentang Israel sebenarnya berkisar pada 6 perkara utama yang orang percaya tentang Israel. Dan sebenarnya, jika anda singkirkan semua kata-kata kesat, emosi dan ucapan pedas itu, setiap daripada 6 dakwaan itu adalah dakwaan undang-undang pada asasnya. Jadi saya terfikir, kenapa tidak gunakan sahaja metodologi undang-undang yang sama seperti yang digunakan oleh hakim, juri, dan peguam setiap hari di mahkamah dan pejabat guaman di seluruh negara ini. Ia adalah metodologi yang telah teruji oleh masa yang telah kita gunakan selama ratusan tahun. Dan ia adalah metodologi yang kita tahu boleh dipercayai kerana kita menggunakannya. Di mana bercakap benar paling penting, iaitu di mahkamah kita, di mana nyawa seseorang menjadi pertaruhan. Dan gunakan ia pada setiap 6 dakwaan ini dan lihat apa yang berlaku. Sebab itulah buku ini dinamakan Israel di Mahkamah. Kita adili Israel. Kita kemukakan 6 dakwaan itu.
Setiap bab membincangkan satu dakwaan, 6 bab, 6 dakwaan. Kita gunakan metodologi yang berkaitan. Kita kemukakan fakta-fakta dan kita keluarkan keputusan sama ada ke satu pihak atau pihak yang lain. Itulah idea di sebalik buku ini. Terima kasih kerana mengikuti Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS, klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast harian Jonathan Tobin di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian tersebut di bawah Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Itu benar-benar berita baik tentang Hakim Persekutuan. Kerana saya rasa kita berdua tahu akan ada memang banyak kerja undang-undang yang perlu dilakukan untuk memerangi antisemitisme dan anti-Zionisme di negara ini. Tetapi seperti yang anda katakan, anda telah mengemukakan 6 tuduhan asas terhadap Israel yang telah anda analisis. Tetapi sebelum kita menyelami isu-isu tersebut dengan lebih mendalam, saya rasa soalan yang perlu dijawab ialah memandangkan begitu ramai pihak media serta hampir semua orang dalam bidang akademik dan sektor masyarakat lain sanggup mempercayai pembohongan tentang Israel yang anda bongkarkan dalam buku ini, apa yang membuatkan anda berfikir begitu? Orang yang telah terdorong untuk mempercayainya. Kerana ia sesuai dengan keseluruhan set ideologi neo-Marxis beracun tentang kaum dan masyarakat yang telah pun ditanamkan dalam diri mereka sebelum ini. Tanpa mengira fakta, akan tetap mendengar hujah balas yang paling bernas, paling kukuh kajiannya dan tidak dapat disangkal. Dan jika bukan untuk mereka, untuk siapakah buku ini ditujukan? Baiklah, saya akan katakan 2 perkara tentang itu. Pertama sekali, sejak beberapa minggu lalu, selepas buku ini diterbitkan, saya sangat terkejut dengan berpuluh-puluh panggilan, mesej dan email yang saya terima. Sama ada daripada rakan atau ahli keluarga saya yang menghubungi saya untuk memberitahu bahawa beberapa rakan, ahli keluarga, rakan sekerja mereka atau orang yang mereka kenali melalui sekolah anak-anak mereka telah menghubungi mereka dan berkata, "Hey, saya dulu ragu-ragu tentang Israel atau saya dulu menentang Israel kerana sebab X, Y atau Z dan saya telah membaca buku kawan awak itu. Dan saya tidak tahu apa-apa pun tentang perkara-perkara yang ada dalam buku itu sebelum ini kerana saya tidak pernah diajar mengenainya dan saya tidak akan ulangi perkara-perkara itu lagi." Dan perkara kedua yang saya ingin katakan tentang itu ialah sampel kecil itu. Tetapi dalam 2 minggu lepas sahaja, sangat konsisten dengan apa yang saya lihat dalam jelajah ceramah saya di seluruh negara ini sepanjang 3 tahun lepas. Dan maksudnya ialah, di seluruh negara ini akan ada orang yang itu tidak semestinya pada hari ucapan itu sendiri, tetapi dalam beberapa hari atau minggu selepas ucapan di komuniti mereka. Sama ada di Pittsburgh, Kentucky, Ohio, atau di mana-mana sahaja. Menghubungi saya di pejabat saya atau melalui seorang kawan dan berkata, "Anda tahu tak? Saya dulu pernah membuat hantaran tentang Gaza. Saya dulu pakai kefiyeh, saya dulu fikir X, Y, dan Z. Dan saya tak tahu pun apa-apa yang awak cakap dalam ucapan itu. Dan saya takkan buat macam tu lagi." Dan ada antara mereka yang akan kata, "Saya minta maaf." Jadi, kenapa itu berlaku? Ia berlaku pertama sekali kerana apa yang saya fikir mengambil semua perhatian di internet. Dan seperti yang anda sebutkan dalam soalan anda, premisnya ialah semua orang di Amerika telah mematikan otak mereka. Semua orang berambut ungu dan memakai kefiyeh serta mahu kejatuhan tamadun barat. Dan itu sebenarnya tidak benar. Mereka inilah suara yang paling lantang di internet. Sesiapa yang mengikuti perkembangan di internet faham bahawa algoritma memberi ganjaran kepada sikap toksik. Ia memberi ganjaran kepada suara yang kuat. Ia tidak semestinya menggambarkan realiti. Baiklah, dan sudah tentu adalah penting untuk berasa marah terhadap beberapa perkara yang kita lihat di internet. Dan sepatutnya kita patut lebih marah lagi apabila perkara itu menular ke dalam media arus perdana. Kamu tahu, Nick Kristof hari ini menulis satu artikel yang mengarut tentang bagaimana kita sepatutnya mengambil berat tentang kes rogol rakyat Palestin. Kemana dia ketika berlakunya rogol beramai-ramai pada 7 Oktober? Cerita apa yang dia sampaikan dalam artikel itu? Siapa yang telah mengesahkannya?
Memang mengarut betapa obsesnya dia terhadap orang Yahudi dan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Dan dia bukan seorang saja, betul tak? Ia mencerminkan golongan dalam media arus perdana di tempat lain. Tapi kita tak patut lupa bahwa orang yang bekerja untuk New York Times atau yang berambut ungu dan memakai kefiyeh serta menjerit kepada rakan sekelas Yahudi mereka di Colombia, mereka hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada negara ini. Dan saya telah menjelajah seluruh negara ini dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan inilah yang saya ingin beritahu Anda. Secara umumnya, negara ini boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama. Kumpulan pertama, mari kita anggarkan 10%. Mungkin bukan tepat 10%. Di setengah tempat, jumlahnya jauh kurang daripada 10%. Di tempat lain, ia lebih daripada 10%. Tetapi secara keseluruhan, mari kita anggarkan 10%. Mereka sangat anti-Israel. Mereka telah mempercayai sepenuhnya semua pembohongan yang kita bincangkan dalam buku itu. Ya, sebahagian daripada mereka boleh diyakinkan dengan hujah, tetapi ramai daripada mereka adalah sebahagian daripada virus minda yang benar-benar melanda masyarakat kita. Dan ia sebenarnya kurang berkaitan dengan orang Yahudi, sebaliknya lebih berkaitan dengan kebencian terhadap segala yang Amerika wakili. Mereka percaya Amerika adalah satu kuasa jahat di dunia, bahwa nenek moyang dan pendahulu Amerika sendiri adalah jahat, dan bahwa kesalahan besar mesti diperbetulkan, mungkin dengan melemahkan segala yang Amerika perjuangkan selama ini. Saya rasa itu hanya sebahagian kecil sahaja, seperti yang saya katakan, 10% daripada negara ini. Kemudian ada kira-kira 30% daripada negara ini yang sangat patriotik. Mereka cintakan Amerika. Mereka faham bahawa orang Yahudi adalah sebahagian penting yang telah menjadikan Amerika berkembang maju dalam 3 abad yang lalu. Mereka percaya pada kata-kata Lincoln, iaitu kita sebagai rakyat Amerika adalah bangsa yang hampir terpilih. Lincoln tidak pernah menggunakan kata-kata secara sembarangan. Dia sentiasa memilih kata-katanya dengan sengaja. Ini adalah perkara yang dipercayai oleh Washington, Adams, Twain, dan Hamilton, bahawa nilai-nilai Amerika bukannya nilai-nilai England. Kita berperang supaya kita tidak perlu menjadi seperti mereka. Nilai-nilai yang merujuk kembali kepada tradisi yang jauh lebih kuno dan kaya, nilai-nilai tradisi Yahudi. Dan apakah nilai-nilai itu? Toleransi beragama, kebebasan bersuara, dan masyarakat meritokratik yang, lebih daripada segala-galanya, dibina atas kedaulatan undang-undang. Inilah nilai-nilai Amerika. Dan inilah juga nilai-nilai bangsa Yahudi yang kuno dan mulia. Dan 30% rakyat Amerika mempercayai perkara itu. Mereka juga malah faham bahwa Israel adalah sekutu geostrategik paling penting Amerika di dunia. Berkali-kali di seluruh negara ini di gereja dan sekolah, saya didatangi oleh orang dari tentara laut, atau dari jabatan perang, atau dari bahagian perolehan teknologi untuk kerajaan yang datang kepada saya dan berkata, "Hakim, Anda tak tahu separuh pun dari apa yang berlaku. Kita jual kepada Israel satu teknologi ketenteraan." Dan sebenarnya, kita memang jual kepada mereka sekaligus merangsang ekonomi Amerika dalam sektor yang sangat penting, yaitu kompleks industri ketenteraan dan mewujudkan ribuan pekerjaan untuk rakyat Amerika. Dan kemudian mereka kata kepada saya, Israel buat sesuatu yang kita tak pernah boleh buat, sebab kita tak sentiasa berperang seperti mereka. Mereka uji dalam pertempuran di world scenarios and give us penilaian dari minit ke minit tentang apa yang ia lakukan dengan betul dan bagaimana ia melakukan kesilapan di medan perang. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, mereka beritahu saya, Israel memulangkannya kepada kami secara percuma dan ia sudah tidak dapat dikenali lagi. 10 kali lebih baik daripada sebelumnya. 10 kali lebih bersedia untuk peperangan masa depan yang akan datang kerana Israel telah menggabungkannya dengan teknologi kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum, pembelajaran mesin, dan teknologi peperangan cyber yang mereka bangunkan. Mereka adalah makmal beta kami, makmal penyelidikan dan pembangunan kami yang melakukan semua kerja kami secara percuma dan memulangkannya semula kepada kami supaya kami boleh menggunakannya dengan cara yang bersedia untuk peperangan yang bakal kita hadapi pada masa hadapan. Tetapi itu hanya 30% daripada negara. Itu meninggalkan kumpulan besar di tengah, yaitu 60% rakyat Amerika. Oh ya, buku itu memang ditulis untuk 30%. Itu kerana saya sentiasa diberitahu oleh orang ramai, malah dalam kumpulan Yahudi atau kumpulan Zionis Kristian, "Hey, saya sayang Israel. Saya sokong Israel." Tetapi saya berada dalam perdebatan ini dan saya tidak mempunyai hujah yang cukup untuk mempertahankan Israel daripada fitnah dan tuduhan palsu. Buku ini memberikan mereka hujah yang mereka perlukan.
Tetapi seperti yang saya katakan, terdapat kumpulan besar di tengah-tengah. 60% rakyat Amerika. Siapakah mereka? Mereka mau pergi bekerja, mereka mau pekerjaan yang bergaji baik, mereka mau dinaikkan pangkat, mereka mau menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang selamat dan terjamin. Jika mereka di college, mereka mau pergi ke kelas. Mereka tidak mau protes, penuh dengan orang memakai kefie mengganggu peperiksaan akhir mereka. Mereka mahu berjumpa dengan gadis-gadis. Mereka mahu pasukan bola sepak mereka menang pada hari Sabtu. Mereka mahu pergi ke parti. Dan mereka tidak terlalu mengambil berat tentang konflik yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya. Tetapi mereka terbuka kepada hujah yang rasional. Mereka memang mempunyai hati dan minda yang terbuka. Mereka adalah rakyat Amerika yang berniat baik dan benar-benar mengambil berat tentang kemakmuran masa depan negara ini dan juga tamadun barat. Dan jika kita dapat memberikan mereka hujah-hujah yang berasaskan logik dan akal yang mereka perlukan untuk memahami isu ini, maka kita boleh mula memvaksin mereka, melindungi mereka daripada virus minda yang sedang merebak di sebahagian besar tamadun barat. Jadi saya selalu katakan, jika dalam 3 atau 5 tahun, salah seorang daripada mereka di kalangan golongan tengah pergi ke satu majlis, makan malam atau barbeque dan mendengar salah satu tuduhan palsu ini terhadap Israel, pembunuhan beramai-ramai, kolonialisme, apartheid, apa sahaja tuduhan itu. Mereka boleh pergi dan berkata kepada seorang kawan, "Hei, kau tahu tak? Ini bukunya." Saya sebenarnya tak tahu sangat tentangnya. Tapi seorang kawan saya di Miami, dia nampak macam tahu apa yang dia cakap. Ambil buku ni, baca bab 3, kita minum bir, dan awak beritahu saya apa pendapat awak. Dan kalau buku tu boleh buat macam tu, saya rasa ia akan jadi satu kejayaan yang besar. Ya, saya setuju dengan awak tentang itu. Sekarang saya ingin beralih kepada tuduhan pertama daripada 6 tuduhan yang anda bincangkan. Bahawa orang Yahudi adalah penjajah di tanah Israel dan meminta anda untuk menjelaskan konsep undang-undang yang penting untuk hujah anda. Apakah itu adverse possession dan bagaimana ia mempengaruhi perbincangan mengenai Israel? Ya, jadi saya akan jawab soalan pertama dahulu, saya rasa, iaitu isu pemilikan bertentangan. Iaitu pemilikan bertentangan adalah satu proses dalam undang-undang di mana apabila satu pihak memiliki harta pihak lain untuk tempoh masa yang cukup lama, biasanya sekitar 7 tahun. Secara terbuka dan bermusuhan, pihak tersebut boleh menjadi pemilik sebenar harta itu jika beberapa faktor dipenuhi. Salah satunya ialah pihak satu lagi tidak membantah. Itu sangat penting. Kedua, Anda tidak merampas harta orang itu secara haram, seperti menghalau mereka keluar dengan kekerasan, contohnya mengacukan senjata api kepada mereka untuk mengusir mereka dari harta tersebut. Undang-undang tidak akan memberi ganjaran kepada Anda atas perbuatan haram seperti itu. Ia biasanya berlaku dalam situasi tidak sengaja, Anda tahu, di mana pada mulanya ia adalah tanah ladang yang besar di Ohio dan, Anda tahu, tiada siapa yang benar-benar pergi ke bahagian ladang itu yang terletak jauh, mungkin 200 ekar dari kawasan utama. Atau di halaman belakang Governor Pennsylvania's back. Ya, betul. Dan Anda memang betul. Dan Anda biarkan kambing biri-biri Anda meragut di tanah saya. Dan Anda lakukannya cukup lama. Kita tidak akan benarkan orang lain yang sepatutnya lebih peka tentang keluasan tanahnya datang dan merampas hak Anda selepas Anda menggunakannya selama 10 atau 20 tahun. Jadi hujah di sini sudah tentu ia berfungsi dua hala, betul? Maksud saya, perkara pertama ialah orang Yahudi adalah penduduk asal tanah itu. Baiklah, dan bagaimana kita tahu perkara itu? Kita tahu perkara itu kerana kita ada 3 jenis bukti yang saya huraikan dengan terperinci dalam buku saya, dan semuanya mengesahkan perkara tersebut. 3 jenis bukti itu adalah apa yang saya panggil sebagai batu di dalam tanah. Bukti arkeologi yang wujud sejak ribuan tahun lalu menunjukkan perkara itu. Orang yang tinggal di tanah antara Sungai Jordan dan Laut Mediterranean adalah orang Yahudi yang bertutur dalam bahasa Ibrani, mengamalkan agama Yahudi Ibrani, dan mewariskan adat penamaan Yahudi Ibrani kepada anak-anak mereka. Dan mereka telah melakukan perkara itu di tanah tersebut selama ribuan tahun. Kedua, bukti bertulis, bukti dokumentari. Sekali lagi, jika kita lihat ribuan tahun ke belakang, selalunya ditulis oleh musuh-musuh purba Israel. Ini sangat penting untuk mendapatkan 2 perkara penting dari segi undang-undang. Prinsip undang-undang daripada cadangan ini. Yang pertama ialah kita memberi pertimbangan yang lebih besar apabila kenyataan yang memihak kepada kedudukan Anda dinyatakan oleh salah seorang lawan Anda, betul? Kerana kita tidak akan menjangkakan lawan Anda akan mengatakan sesuatu yang boleh membantu kedudukan Anda.
Jadi apabila lawan anda mengatakan perkara yang memihak kepada anda, kita akan memberi perhatian yang besar, betul? Perkara kedua ialah kita memberi perhatian dan kredibiliti khas kepada kenyataan yang dibuat lama sebelum pertikaian itu timbul, betul? Fikirkan tentangnya. Anda ada pertikaian dengan jiran Anda, tetapi selama 20 tahun Anda berdua adalah kawan. Dan 18 tahun lalu, Anda pernah berkata sesuatu yang kini memihak atau penting kepada tuntutan salah satu pihak. Jadi kami mau tahu, kami mau dengar apa yang Anda katakan 18 tahun lalu. Kerana ketika Anda mengatakannya 18 tahun lalu, Anda tak pernah terfikir bahawa pertikaian ini akan timbul. Jadi, kita beri ia credibility istimewa. Okey? Sebab itu sangat penting bila kita bercakap tentang batu-batu di tanah dan bila kita bercakap tentang perkataan-perkataan di atas kertas. Selama beribu-ribu tahun, lama sebelum wujudnya Zionisme, lama sebelum wujudnya orang Palestin, lama sebelum orang Arab Muslim menakluk tanah Israel. Pada tahun 639 Masihi selepas pertempuran Yarmuk, musuh-musuh Israel, batu-batu di tanah dan perkataan-perkataan di atas kertas sedang menulis dan bercakap tentang bagaimana orang-orang yang tinggal di tanah antara Sungai Jordan dan Laut Mediterranean adalah orang Yahudi yang bertutur dalam bahasa Ibrani dan mengamalkan agama Yahudi, serta mewariskan tradisi penamaan Yahudi kepada anak-anak mereka. Nama-nama seperti Eliezer dan Eliyahu, dan David dan Benjamin, dan sebagainya. Sebenarnya, saya akan berikan Anda satu contoh yang menakjubkan tentang perkara ini. Terdapat satu gulungan papirus yang ditemui dari sekitar 2.400 tahun lalu pada tahun 400-an sebelum Masihi. Dan ia menceritakan bagaimana orang Yahudi pada masa itu dilarang makan yang beragi antara 15 hingga 21 Nisan. Apakah itu? Itulah perayaan Pesach yang masih disambut oleh kita orang Yahudi di seluruh dunia hari ini, di mana kita tidak makan produk berasaskan yis antara 15 hingga 21 Nisan. Tradisi-tradisi ini telah diamalkan di tanah Israel selama ribuan tahun, jauh sebelum wujudnya agama Islam sebenarnya. Ingat bahawa sebutan pertama tentang Israel di dunia datang daripada sebuah stele yang ditulis oleh Merneptah, anak ke-13 Ramses Firaun seluruh Mesir pada tahun 1205 SM. Muhammad tidak lahir sehingga tahun 570 Masihi. Islam belum wujud di dunia. Sehingga tahun 610-an Masihi, umat Islam tidak menceroboh tanah Israel, sehingga tahun 639 Masihi. Ini bermakna orang Yahudi telah tinggal dan memerintah tanah Israel beribu-ribu tahun sebelum wujudnya Islam di dunia. Dan kategori ketiga ialah darah dalam urat. Dan ini adalah bukti DNA. Terdapat berpuluh-puluh kajian genetik ke atas semua populasi Yahudi utama di dunia yang telah dijalankan oleh para saintis, Yahudi dan bukan Yahudi, ke atas berpuluh-puluh penanda genetik yang berbeza sepanjang beberapa dekad yang lalu. Dan semua kajian tersebut telah mengesahkan bukan saja bahawa populasi Yahudi utama di dunia semuanya berkait rapat secara genetik antara satu sama lain, tetapi juga bahawa kita semua telah berpecah daripada satu sama lain. 2000 tahun yang lalu di Levant, tanah di antara Sungai Jordan dan Laut Mediterranean. Dan kenapa itu sangat penting? Kerana apabila Anda mempunyai satu bukti, itu sudah bagus. 2 bukti, itu hebat. Tetapi apabila 3 bukti bebas yang tidak saling mengenali dan tidak berbincang bersama, tetapi saling menyokong antara satu sama lain, sekarang kita mula mendapat satu kesimpulan yang muktamad. Dan apa yang disahkan oleh batu-batu di dalam tanah dan kata-kata di atas kertas untuk kita, bahawa pada tahun 70 Masihi, 2000 tahun yang lalu, seperti yang ditunjukkan oleh bukti DNA, Titus dari Rom, anak kepada Vespasian, Maharaja, yang kemudiannya menjadi Maharaja selepas kematian bapanya, menakluk Baitul Maqdis, memusnahkan dan membakar kuil yang dibina oleh orang Yahudi di sana, serta mengusir penduduk Yahudi atau sebahagian besar daripada mereka ke seluruh dunia, lalu membentuk komuniti diaspora yang kemudiannya tersebar ke seluruh dunia, mengukuhkan apa yang telah ditunjukkan oleh DNA kepada kita. Ya, saya rasa itu adalah kes yang konklusif dan sangat penting. Tuduhan seterusnya yang anda bincangkan berkaitan dengan dakwaan bahawa penubuhan negara moden Israel adalah tidak sah. Saya rasa persoalan tentang legitimasi dan kesahan di sisi undang-undang bukanlah hujah yang kita dengar mengenai mana-mana negara lain di dunia.
Dan sejarah seluruh dunia dipenuhi dengan konflik nasional di mana hujah tentang kesahihan boleh digunakan sama ada secara adil atau tidak. Saya rasa persoalannya ialah mengapa satu-satunya gerakan antarabangsa yang didedikasikan untuk memusnahkan sebuah negara yang sedia ada hanya tertumpu kepada Israel sahaja. Dan apa yang itu beritahu kita tentang perbincangan yang nampaknya bergantung, terutamanya kepada penafian hak Yahudi yang telah diterima seabad lalu oleh forum antarabangsa. Namun kebanyakan orang yang terlibat dalam undang-undang antarabangsa nampaknya berpendapat perkara itu tidak penting. Sebenarnya, itu satu perkara yang sangat penting kerana salah satu perkara yang saya rasa orang ramai tidak faham ialah Israel sebenarnya adalah sebuah negara yang agak lama. Sebenarnya, dan saya bukan bercakap tentang Israel Talmudik atau Israel dalam Alkitab. Saya bercakap tentang negara moden Israel yang diasaskan pada tahun 1948 dan menjadi negara ke-59 di dunia. Dan kini terdapat 193 negara yang diwakili di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini bermakna, jika Anda membuat kiraan, Israel sebenarnya lebih tua daripada 67% negara di dunia. Dan itu kerana begitu banyak negara dicipta sama seperti Israel, iaitu dengan kuasa penjajah, kebanyakannya berasal dari Eropah. Hanya melukis garisan secara rawak di atas peta, mencipta negara dari awal sepenuhnya. Tanpa banyak mengambil kira penduduk yang terlibat dalam negara-negara baru yang dibentuk itu. Itulah cara banyak negara dibentuk pada tahun 40-an, 50-an, dan 60-an di Timur Tengah. Itulah cara banyak negara dibentuk pada tahun 40-an, 50-an, dan 60-an di Asia dan terutamanya di Afrika. Tetapi sudah tentu, tiada siapa yang membantah penubuhan Kamerun atau Botswana. Tiada siapa yang membantah penubuhan Lubnan atau Syria atau India dan Pakistan atau Iraq, yang mana, sebagai makluman, pernah diperintah oleh keluarga Saudi oleh Raja Faisal, yang menjadi raja pertama Iraq, walaupun beliau sebenarnya bukan orang Iraq langsung. Tiada siapa peduli tentang pemaksaan oleh kuasa penjajah terhadap seorang raja asing. Tiada siapa yang ingat perkara itu, malah tiada siapa yang tahu pun. Ingat, terdapat 57 negara Muslim di dunia dan 22 negara Arab dengan 2 bilion rakyat. Tetapi dunia tidak dapat menerima satu negara Yahudi kecil di tanah leluhurnya dengan hanya 7 juta rakyat Yahudi. Seperti yang dinyatakan dalam ulasan buku saya di Law and Liberty pada baris terakhir pagi ini, satu ulasan yang hebat, saya rasa, Israel sebenarnya bukanlah pihak yang sedang diadili. Kita yang sebenarnya, kerana ia menceritakan lebih banyak tentang kita dan kemerosotan kesanggupan kita untuk mempertahankan diri sebagai tamadun barat. Daripada apa yang ia katakan tentang negara kecil yang tidak begitu bermakna dan tidak relevan, yang terletak beribu-ribu batu jauhnya. Semua orang di dunia nampaknya begitu beria-ia mahu memusnahkan Israel, walaupun ia satu-satunya demokrasi barat yang pluralistik dan liberal di rantau itu. Tetapi untuk menjawab soalan Anda secara langsung, terdapat ujian 4 bahagian yang ditetapkan oleh undang-undang antarabangsa untuk menentukan sama ada sesuatu bangsa boleh menjadi sebuah negara. Orang selalu beritahu saya, bukankah agak tidak adil bahawa rakyat Palestin tidak mempunyai negara sendiri? Saya selalu beritahu mereka 3 perkara. Pertama sekali, mereka memang ada sebuah negara. Ia dipanggil Jordan. Ingat, mandat British ke atas Palestin yang diduduki oleh British sebagai kuasa penjajah asing dari tahun 1917 hingga 1947 merangkumi kedua-dua negara moden, Israel dan negara moden Jordan. Orang Yahudi percaya selepas pengisytiharan Balfour 1917 bahawa seluruh tanah itu, mandat British ke atas Palestin, akan diberikan kepada orang Yahudi. Sebenarnya, pada zaman Alkitabiah, beberapa suku Yahudi, termasuk Manase dan Gad, berada di tebing sungai Jordan sebelah Jordan. Tetapi perkara itu tidak berlaku kerana kuasa-kuasa penjajah memahami betapa mereka sangat memerlukan minyak, terutamanya, dan sokongan Arab dalam peperangan dunia yang bakal berlaku. Pada tahun 1920-an, mereka memisahkan 77% daripada mandat British di Palestin dan mencipta sebuah negara untuk orang Arab Palestin, iaitu Arab yang tinggal di dalam mandat tersebut.
Dan negara itu pada mulanya dipanggil Transjordan, yang bermaksud di seberang sungai Jordan, dan kemudian menjadi kerajaan Jordan. Dan hari ini, kita mengenalinya hanya sebagai Jordan, yang sudah tentu mempunyai seorang permaisuri Palestina, seorang putra Palestina yang akan menjadi raja kepada negara Palestina ini, Jordan, dan lebih 60% daripada penduduknya adalah rakyat Palestina. Itu tidak menghalang mereka daripada mengusir rakyat Palestina mereka, terutamanya pada tahun 1970-an, dan tidak mahu mereka kembali dengan ancaman keganasan. Sebenarnya, kerana mereka tahu bahawa penduduk Palestin cenderung menggugat kestabilan dan syarat dengan kecenderungan jihadis Ikhwanul Muslimin. Mereka tahu, ringkasnya, apa yang ramai orang di kampus barat nampaknya tidak tahu, yaitu orang Palestinlah yang menjadi masalah, bukan Yahudi, atau sejujurnya kebanyakan orang Arab. Tetapi perkara kedua yang saya katakan ialah Israel, dan kita akan bincangkan perkara ini sebentar lagi, saya pasti. Sebenarnya telah menawarkan bersama-sama dengan komuniti Barat sebuah negara Palestin kepada rakyat Palestin yang masih tinggal, yang kekal di 23% mandat British ke atas Palestin yang akhirnya diperuntukkan untuk negara Yahudi. Israel dan orang Yahudi telah menawarkan sebuah negara Palestin kedua kepada rakyat Palestin ini sebanyak 6 kali yang berbeza. Pada tahun 1936 di Suruhanjaya Pil, perkara itu berlaku kerana terdapat pemberontakan rakyat Palestin Arab yang menyebabkan pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi selama 3 tahun antara 1936 hingga 1939. 1939, ada seorang pelakon Ruffalo baru sahaja membuat sebuah filem tentang Palestin pada tahun 1936. Langsung tidak disebut dalam filem itu. Sungguh mengejutkan. Pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi yang berlaku pada masa itu semasa pemberontakan oleh orang Arab Palestin. Sebenarnya pada masa itu, mereka sendiri tidak benar-benar menganggap diri mereka sebagai rakyat Palestin. Mereka mau bergabung dengan kerajaan Syria. Ini menunjukkan betapa sedikitnya keterikatan mereka terhadap sebarang idea atau konsep kedaulatan di tanah yang kini dikenali sebagai Israel. Hanya apabila Israel menjadi sebuah negara yang kaya, berkuasa dan makmur, barulah mereka berkata, "Tidak, kami tidak mahu menjadi sebahagian daripada Syria. Kami adalah penduduk asal tanah ini." Kita sepatutnya, apabila memikirkan tentang undang-undang dan logik, sentiasa mengambil kira hujah-hujah orang yang berubah-ubah mengikut masa. Tetapi maksudnya ialah, pada tahun 1936 di Suruhanjaya Pil, orang Arab telah diberikan sebuah negara yang sebenarnya kira-kira 70% daripada tanah di antara Sungai Jordan dan land between the Jordan River and Laut Mediterranean. Mereka menolaknya. Sekali lagi, pada tahun 1947, dalam pelan pembahagian daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka menolaknya. Pada tahun 1967, selepas Perang 6 Hari, Israel berkata kepada orang Arab, "Kami tidak mahu wilayah-wilayah ini, tebing barat dan Gaza. Kami mahu memulangkannya kepada kamu. Kami tidak mahu memerintah orang-orang ini. Tolong, satu perkara sahaja, hanya satu perkara. Akui hak kami untuk wujud dan hentikan perang genosid terhadap kami. Biarkan kami hidup di sini dengan aman." Negara-negara Arab semuanya pergi ke Khartoum di Sudan pada September 1967 untuk mempertimbangkan cadangan Israel. Dan hasilnya, mereka mengisytiharkan 3 tidak. Tiada perdamaian dengan Israel, tiada rundingan dengan Israel, tiada pengiktirafan walaupun terhadap hak Israel untuk wujud. 1993 hingga 1995 semasa proses damai Oslo. Rakyat Palestin memberi respons kepada tawaran untuk negara mereka sendiri. Satu program berperingkat selama 5 tahun untuk memberikan mereka negara sendiri di tebing barat dan Gaza. Dengan serangan keganasan yang dahsyat, pengeboman berani mati yang membunuh lebih 1,000 orang Yahudi. Di dalam bas, di restoran pizza, di majlis bar mitzvah dan perkahwinan di seluruh negara. Ini sekaligus pada asasnya menamatkan proses damai Oslo. Kemudian, sudah tentu, pada tahun 2000 ini, mungkin yang paling terkenal sekali. Di mana Bill Clinton percaya bahawa Yasser Arafat perlu menerima negara Palestin yang telah ditawarkan Israel kepadanya di Camp David. Bill Clinton sendiri berkata dia tidak percaya tawaran itu benar-benar dibuat. Hampir seluruh tebing barat, seluruh Gaza, dan sudah tentu separuh daripada Baitul Maqdis untuk sebuah negara Palestin. Dan itu pun Yasser Arafat menolaknya. Dan kemudian, sudah tentu, pada tahun 2008, tawaran yang serupa diberikan oleh Ehud Olmert dan sekali lagi, pihak Arab menolaknya. Kenapa? Kerana mereka tidak mahukan penyelesaian 2 negara. Kita sepatutnya jujur
bahawa apabila kita bercakap tentang penyelesaian dua negara, kita sebenarnya memaksa pihak Arab menerima sesuatu yang mereka berulang kali beritahu kepada kita. Dan dalam tinjauan selepas 7 Oktober, mereka telah menegaskan sekali lagi kepada kita bahawa mereka tidak mahukan dan tidak percaya pada penyelesaian dua negara kerana mereka mahukan sebuah negara Arab sepenuhnya dari sungai hingga ke laut. Dalam bahasa Arab, mereka tidak mengatakan dari sungai ke laut, Palestin akan bebas. Itu hanyalah slogan yang mereka cipta untuk pelajar universiti yang naif di Amerika. Dalam bahasa Arab, frasa itu ialah dari sungai ke laut. Palestin hanya akan menjadi Arab sahaja. Dan itu kerana mereka mahukan sebuah negara Arab sepenuhnya tanpa orang Yahudi di dalamnya. Jadi perkara ketiga yang saya katakan ialah apabila kita bercakap tentang undang-undang antarabangsa dan negara bangsa, terdapat kira-kira 7,000 bangsa yang telah dikenal pasti oleh ahli antropologi dan ahli linguistik di seluruh dunia. Tetapi hanya, seperti yang saya katakan, 193 negara. Ini bermakna lebih 98% daripada masyarakat yang hidup di dunia hari ini tidak mempunyai negara sendiri, termasuklah sudah tentu rakyat Palestin. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sukar untuk mendapatkan sebuah negara. Anda perlu memenuhi ujian 4 faktor ini. Apakah 4 faktor itu? Adakah Anda mempunyai populasi yang jelas? Adakah Anda mempunyai keupayaan untuk menjalinkan hubungan luar negara? Adakah Anda mempunyai kerajaan pusat yang berkesan? Dan yang keempat, adakah Anda mempunyai sempadan yang jelas? Ironinya di sini ialah, sudah tentu negara Israel telah memenuhi keempat-empat faktor ini ketika ia diasaskan pada tahun 1948 dan telah memenuhinya setiap saat, setiap hari, sejak 1948 hingga hari ini. Tetapi, terdapat lebih daripada 140 negara di seluruh dunia yang kini telah mengiktiraf sebuah negara Palestin yang kononnya wujud di Judea dan Samaria, tebing barat dan Gaza. Walaupun ia tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 daripada 4 faktor tersebut, ia tidak mempunyai sempadan yang jelas. Dan sebenarnya, banyak negara barat yang baru-baru ini mengiktiraf negara Palestin telah jelas enggan mengiktiraf sempadan negara itu kerana mereka tahu bahawa sempadan itu tidak wujud. Dan kedua, yang lebih penting, walaupun mereka mempunyai sempadan yang jelas, mereka sememangnya tidak mempunyai satu kerajaan pusat, apatah lagi yang berkesan. Gaza kini terbahagi kepada 2. Sebahagian daripadanya diperintah oleh Hamas, yang mana tiada satu pun negara ini mahu melihat mereka mentadbir rakyat Palestin, walaupun mereka satu-satunya yang mempunyai sedikit mandat rakyat. Bahagian satu lagi dikendalikan oleh tentera Israel yang sekali lagi tiada negara termasuk Israel sendiri mahu melihat mereka bertanggungjawab ke atas rakyat Palestin. Judea dan Samaria, tebing barat juga terbahagi. Sebahagian daripadanya dikendalikan oleh pihak berkuasa Palestin, sebuah kerajaan lama, korup, sangat tidak berkesan dan tidak popular yang mana rakyat Palestin sendiri telah memberitahu kita bahawa mereka tidak mahu diwakili oleh kerajaan itu. Dan sebahagian daripadanya dikendalikan oleh kerajaan Israel yang sekali lagi 140 negara di seluruh dunia ini tiada satu pun yang mahu melihat mereka bertanggungjawab ke atas rakyat Palestin. Jadi, bukannya mempunyai satu kerajaan yang berkesan, rakyat Palestin sebenarnya mempunyai sekurang-kurangnya 3 kerajaan yang berasingan dan tiada satu pun daripadanya yang sah atau berkesan. Ya. Sekarang, seperti yang anda telah sebutkan tadi, tuduhan seterusnya dalam buku anda yang anda bincangkan berkaitan dengan penubuhan negara Arab Palestin. Saya rasa sangat penting untuk lakukan seperti yang anda baru saja lakukan, iaitu mengupas sejarah mengapa sebuah negara Palestin masih belum wujud, seperti yang anda jelaskan dalam buku anda. Namun, ini bukanlah perdebatan tentang fakta semata-mata. Sebaliknya, ia lebih kepada apa yang wajar untuk dijangka agar rakyat Palestin terima. Bukankah itu masalahnya di sini? Bukan sangat tentang sejarah, pelbagai tawaran penubuhan negara yang telah berulang kali ditolak oleh orang Arab Palestin. Sebaliknya, ia lebih kepada idea bahawa tidak wajar untuk meminta mereka hidup dalam keadaan aman dengan sebuah negara Yahudi, tidak kira di mana sempadannya dilukis. Kita selalu berdepan dengan perkara ini bersama rakyat Palestin yang tinggal di Judea dan Samaria, betul? Kita akan bincangkan perkara ini apabila kita sampai kepada persoalan apartheid yang saya rasa mungkin akan dibincangkan selepas ini. Dan persoalannya, bagaimana itu adil? Orang akan berkata bahawa terdapat sekatan tentera di Judea dan Samaria yang perlu dilalui oleh rakyat Palestin untuk bergerak dari satu bandar atau kampung ke bandar atau kampung yang lain. Dan saya katakan kepada mereka, sebenarnya tiada siapa yang lebih ingin menghapuskan sekatan itu selain rakyat Israel sendiri.
Saya sendiri mempunyai ahli keluarga yang teman lelakinya telah dibunuh oleh seorang pengebom berani mati, wanita Palestina di salah satu sekatan ini, yang meletupkan dirinya sendiri dan membunuh lelaki itu, dirinya sendiri, serta beberapa orang lagi. Setiap tahun, ibu dan bapa Yahudi menghantar anak lelaki dan perempuan mereka dengan risiko terbunuh dalam serangan pengganas, tikaman, tembakan, dan pengeboman di sekatan-sekatan ini. Tiada siapa di Israel yang mahukan mereka, tetapi ia perlu kerana apa yang kita lihat di Gaza. Ingat, kita tidak perlu membuat spekulasi tentang bagaimana keadaan rakyat Palestina di tebing barat tanpa sekatan IDF, kerana kita sudah ada eksperimen sebenar di Gaza. Pada tahun 2005, Israel melakukan betul-betul apa yang komuniti antarabangsa kini katakan mereka mahu Israel lakukan di Judea dan Samaria, yaitu tebing barat. Mereka bukan saja menarik balik semua sekatan, mereka menarik balik semua orang. Mereka mengeluarkan semua askar, semua pangkalan, semua peneroka Yahudi, semua bandar dan kampung yang Israel bina di sana, serta semua rumah hijau. Kemudian mereka masuk ke tanah perkuburan dan menggali mayat-mayat Yahudi untuk dikebumikan semula di Israel, bagi menunjukkan kepada rakyat Palestina, kami benar-benar menyerahkan tanah ini sepenuhnya kepada kamu. Tuhan memberkati kamu. Jadikan negara kamu sendiri di sana, berkembang maju, berjaya, dan jadilah jiran yang aman kepada kami. Dan sudah tentu, hanya setahun kemudian, rakyat Palestina di Gaza memilih sebuah organisasi pengganas yang bertekad untuk memusnahkan Israel. Jangan kita lupa, piagam Hamas dengan jelas menyatakan bahawa jika kamu jumpa seorang Yahudi di belakang setiap pokok dan di bawah setiap batu, kamu mesti membunuhnya. Itu adalah petikan daripada piagam Hamas. Itulah kerajaan yang dipilih secara popular oleh rakyat Palestina di Gaza. Dan kemudian mereka menghabiskan 1 atau 2 tahun berikutnya menyingkirkan semua musuh politik mereka, membuang mereka dari atas bumbung, menyeksa mereka, membunuh mereka, dan seluruh keluarga mereka, sehingga mereka menjadi satu-satunya yang berkuasa di Gaza. Dan kemudian mereka mula bekerja, menjadikannya rangkaian terowong keganasan yang paling canggih yang pernah dilihat dunia. Menggunakan berbilion dolar wang bantuan antarabangsa, bukan sahaja daripada orang Eropah dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kita suka menyalahkan mereka dan memperlekehkan mereka kerana dianggap lemah, tetapi juga daripada kita. Duit anda dan duit saya, dolar pembayar cukai daripada rakyat Amerika yang beritikat baik digunakan untuk membina terowong simen di Gaza, di mana orang Yahudi akan dijadikan tebusan selama beratus-ratus hari. Semuanya dibina dan dibiayai dengan wang barat. Yang kita sangka atau harapkan mereka akan gunakan untuk membina hospital, jalan raya dan sekolah, tetapi sebaliknya, mereka gunakan untuk membunuh orang Yahudi. Kerana mereka adalah kerajaan jihad fanatik yang benar-benar bertekad untuk memusnahkan Israel. Dan sebenarnya, 7 Oktober akan menjadi jauh lebih teruk jika percubaan itu diteruskan. Bukan di Gaza, yang sangat kecil dan hanya boleh diakses dari sudut Israel, di sudut barat daya, yang merupakan bahagian negara yang paling kurang penduduk di padang pasir, di mana hanya terdapat beberapa komuniti di sekelilingnya. Bayangkan jika eksperimen keganasan itu berlaku, bukan di Gaza yang jauh, tetapi di tebing barat, di Judea dan Samaria, yang merangkumi hampir keseluruhan panjang Israel dan 2 kali ganda saiz Gaza. Dan ia terletak hanya beberapa kilometer dari pusat-pusat penduduk utama Israel, Tel Aviv dan Baitul Maqdis. Dan yang paling penting, berada di kawasan tanah tinggi. Kerana kawasan Judea dan Samaria, di mana tebing barat terletak, adalah kawasan tinggi berbanding dengan Baitul Maqdis dan sudah tentu Tel Aviv. Jadi, jika rangkaian terowong pengganas itu wujud di tanah tersebut, peristiwa 7 Oktober akan menjadi jauh lebih sukar untuk ditangani. Kerana ia akan menyebabkan roket-roket menghujani pusat-pusat penduduk utama Israel dari kawasan tanah tinggi, dari bukit-bukit Judea dan Samaria. Tiada siapa yang lebih tidak mahu pos pemeriksaan itu selain Israel. Tetapi tiada siapa di Israel yang mampu untuk melepaskan pos pemeriksaan tersebut kerana kita telah lihat apa yang akan dilakukan oleh rakyat Palestin jika tiada pos pemeriksaan IDF. Lihat sahaja peristiwa 7 Oktober. Ya, saya rasa itu memang betul. Dan awak sebenarnya sudah mendahului sedikit.
dengan menyentuh tuduhan seterusnya dalam buku awak, iaitu mengenai apa yang dipanggil sebagai pendudukan Gaza pada 6 Oktober 2023. Dan sekali lagi, persoalannya bukan sangat tentang fakta yang awak nyatakan, tetapi lebih kepada mengapa ia menjadi persoalan memandangkan seluruh dunia telah melihat Israel berundur dari Gaza dalam usaha sia-sia untuk memulakan semula proses damai. Namun, seperti yang awak tulis, sering dihujahkan bahawa sebelum 7 Oktober, ia adalah sebuah penjara terbuka. Bukannya sebuah negara Palestin merdeka kecuali pada nama, di mana Hamas bebas membina kubu sebesar sistem kereta api bawah tanah New York City dan mengumpul senjata yang cukup untuk memulakan perang yang panjang. Dan sekali lagi, seperti banyak hujah lain, ia bukanlah sangat tentang cubaan untuk mengubah, awak tahu, mengubah sesuatu. Ia lebih kepada mengubah maksud perkataan untuk memburukkan Israel berbanding dengan hujah undang-undang yang sekurang-kurangnya masuk akal. Bayangkan saja definisi penjara atau kem tahanan yang diterima secara meluas, yang sering digunakan apabila kita bercakap tentang Gaza, seolah-olah Israel mengendalikan sebuah penjara atau kem tahanan di sana. A prison or concentration camp. Ini adalah dakwaan yang tidak masuk akal, betul? Siri utama sebuah penjara atau kem tahanan ialah banduan perlu meminta kebenaran daripada warden untuk melakukan apa sahaja perkara dalam hidup yang mereka ingin lakukan. Sebagai contoh, Be able to do. Who to sama ada mereka boleh berkahwin, sama ada mereka boleh melakukan hubungan seks, sama ada mereka boleh memulakan perniagaan, sama ada mereka boleh memiliki harta, sama ada mereka boleh mewariskan harta kepada anak-anak mereka. Semua perkara ini sudah tentu termasuk sama ada mereka boleh membaca surat, menonton televisyen atau keluar. Semua perkara ini dikawal ketat oleh warden sama ada di kem tahanan atau penjara. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Israel telah meninggalkan Gaza sepenuhnya pada tahun 2005. Oleh itu, pada 7 Oktober, tiada seorang pun rakyat Israel berada di Gaza. Tiada sesiapa pun yang boleh diminta kebenaran oleh mana-mana rakyat Palestin untuk melakukan semua perkara itu. Jika rakyat Palestin dihalang daripada mewariskan harta kepada anak-anak mereka atau membeli tanah atau membina dan memajukan perniagaan, itu hanyalah kerana penjaga mereka dari Hamas, iaitu penjaga sebenar Gaza yang menghalang mereka daripada berbuat demikian. Sebenarnya, inilah perkara yang paling penting sekali. Selepas 7 Oktober seperti sebelumnya, tetapi ia menjadi lebih ketara selepas itu, kita melihat sesuatu yang sangat pelik berlaku secara fakta di Gaza yang menafikan walaupun sedikit pun tanggapan bahawa Gaza pernah menjadi sebuah kem tahanan banduan. Dan inilah perkara itu. Siri utama sesebuah penjara dan kem tahanan ialah banduan tidak dibenarkan keluar, betul? Itulah tujuan utamanya, iaitu memastikan mereka terus dikurung di dalam. Dan ia sentiasa menjadi tugas ketua penjara atau kem tahanan untuk menghalang mereka daripada keluar. Tetapi salah satu perkara yang kami lihat selepas 7 Oktober ialah Israel dan pada beberapa ketika Amerika merayu kepada masyarakat antarabangsa untuk membenarkan penduduk awam Palestin keluar supaya mereka dapat berada di luar bahaya. Dan supaya Israel boleh melawan Hamas mengikut cara mereka sendiri di kawasan terbuka tanpa perlu risau tentang membunuh orang awam Palestin tanpa sebab. Dan bukannya Israel yang mahu mereka kekal di sana, ia adalah masyarakat antarabangsa. Hamas sudah tentu ramai sekutu Arab serantau Hamas dan juga orang Eropah. Kononnya rakan dan sekutu kepada penduduk awam Palestin. Itulah sebenarnya yang memaksa penduduk Palestin untuk kekal di Gaza, mewujudkan suasana seperti penjara walaupun dibantah oleh pihak Israel. Penjara atau kem tahanan jenis apa yang pernah beroperasi seperti itu? Itulah sebabnya penting untuk berfikir secara kritikal dan logik tentang dakwaan yang kita lihat di internet. Yeah. Sekarang, dakwaan seterusnya terhadap Israel ialah ia adalah sebuah negara apartheid. Sekarang, dakwaan-dakwaan itu sangat meluas. Tetapi bukankah kebanyakan perbincangan ini bergantung kepada kefahaman atau salah faham tentang sebabnya? Yudea dan Samaria serta Gaza kekal dalam keadaan tidak menentu dari segi undang-undang sejak 1967. Tepat sekali kerana rakyat Palestin berulang kali menolak perdamaian. Kita sudah bercakap tentang perkara ini. Maksud saya patut jelaskan perkara asas dan kemudian beralih kepada perkara yang anda sebutkan, iaitu Israel sendiri tidak boleh menjadi sebuah negara apartheid. Tepat sekali.
kerana 20% hingga 21% daripada populasinya adalah Muslim atau Arab dan mereka mempunyai semua hak yang sama seperti warga negara Yahudi yang lain. Mereka boleh membeli tanah, mewariskan tanah kepada keturunan mereka boleh memulakan perniagaan dan ramai yang telah melakukannya. Jika Anda pergi ke Abu Ghosh atau jika Anda pergi ke Jaffa, jika Anda pergi ke Nazaret, Anda akan melihat orang Arab mengendalikan restoran dan pusat membeli belah, serta bekerja sebagai peguam dan doktor di klinik, dan bersembahyang 5 kali sehari di negara Yahudi Israel. Terdapat seorang hakim Mahkamah Agung Arab Muslim di Mahkamah Israel. Hakim-hakim Arab memenuhi sistem kehakiman Israel. Peguam-peguam mereka memenuhi sistem perundangan Israel. Malah, jika Anda melihat kadar kemasukan dan tamat pengajian di universiti-universiti Israel yang merupakan pemacu mobiliti sosioekonomi, Anda akan nampak perkara itu. Program tindakan afirmatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Israel untuk memajukan kerjaya dan prospek penduduk minoriti Arabnya. Sekali lagi, berhenti sejenak. Ini bukan sesuatu yang akan difikirkan oleh sebuah negara apartheid untuk dilakukan. Dan program-program tersebut telah membuahkan hasil yang sangat besar. Sebenarnya, di sekolah-sekolah seperti, saya rasa, pergigian dan kejururawatan, dan mungkin juga perubatan, Anda dapat lihat bahawa peratusan pelajar Arab dalam kelas secara keseluruhan jauh melebihi peratusan Arab dalam populasi. Saya rasa dalam bidang kejururawatan dan pergigian, hampir 50% graduan adalah Muslim Arab, walaupun mereka hanya sekitar 20% daripada populasi. Jadi dakwaan bahawa orang Arab dilayan, didiskriminasi dan bahawa Israel dalam apa jua bentuk pun ialah sebuah negara apartheid. Seperti contohnya Afrika Selatan dulu. Atau seperti Selatan Amerika semasa era Jim Crow. Atau sejujurnya seperti kebanyakan negara Muslim hari ini, di mana idea seorang hakim Mahkamah Agung Yahudi di Iran atau Irak atau Yaman jelas sekali sangat tidak masuk akal dan boleh diketawakan. Idea bahawa orang Yahudi menjadi tokoh terkemuka dalam bidang guaman atau mempunyai parti di parlimen di Syria dan Mesir adalah sesuatu yang tidak masuk akal, atau di Ramallah dan Gaza. Ia memang sangat tidak masuk akal, betul? Maksud saya, inilah negara apartheid yang sebenar, bukan Israel. Tapi berbalik kepada apa yang Anda katakan, orang akan tanya, baiklah, bagaimana pula dengan rakyat Palestin di Judea dan Samaria? Mereka tidak mengundi dalam pilihan raya Israel. Baik, ada beberapa perkara yang boleh dikatakan tentang itu. Pertama, mereka sendiri tidak mahu menjadi rakyat Israel, betul? Maksud saya, perkara asas untuk menjadi warga negara mana-mana negara di dunia ialah Anda perlu mengangkat sumpah taat setia kepada negara itu dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang negara tersebut. Rakyat Palestin telah memberitahu kita berulang kali, termasuk dalam tinjauan pendapat terbaru yang dijalankan oleh pengkaji Palestin sendiri, bahawa lebih 80 atau 90% daripada mereka tidak bersetuju dengan hak Israel untuk wujud. Mereka pun tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara sebenar. Mereka memanggilnya entiti penjajah atau apa-apa sahaja istilah lain yang mereka gunakan. Dan mereka enggan menerima sebarang kewarganegaraan dalam sebuah negara yang tidak wujud. Jadi bagaimana mereka boleh menjadi warga negara Israel sedangkan mereka tidak mengiktiraf hak Israel untuk wujud? Fikirkan tentang Amerika, betul tak? Kita tidak memberikan hak kewarganegaraan kepada bukan warga negara, betul tak? Kita tidak membenarkan orang yang hanya penduduk, walaupun tinggal di negara kita, untuk mengundi dalam pilihan raya kita, atau menjadi ahli juri kita, atau bahkan memiliki senjata api atau peluru. Sebenarnya, kita melayan sebahagian warga negara kita secara berbeza berbanding warga negara lain. Contoh terbaik ialah orang Puerto Rico. Mereka adalah warga negara Amerika sepenuhnya, kecuali sebenarnya mereka tidak. Mereka tidak boleh mengundi untuk presiden dan mereka tidak mempunyai wakil di Kongres. Itu tidak menjadikan kita sebuah negara apartheid. Dan perkara terakhir, sudah tentu adalah yang saya telah sebutkan sebelum ini, yaitu di Amerika, kita pernah mengenakan sejenis pendudukan tentera ke atas diri kita sendiri sebelum ini. Kita pernah mengenakan pendudukan tentera ke atas negara-negara lain. Sebagai contoh, selepas Perang Dunia Kedua di Jerman dan Jepun, di Korea selepas perang, kita mempunyai pangkalan tentera dengan pusat pemeriksaan tentera serta banyak senjata dan askar. Untuk memastikan keamanan negara-negara yang berperang menentang kita dan enggan mematuhi aturan itu. Itu tidak memerlukan kita memberikan hak kewarganegaraan kepada rakyat Jerman. Ia juga tidak memerlukan kita membenarkan rakyat Jepun mengundi dalam pilihan raya kita.
Jadi kenapa rakyat Israel perlu membenarkan musuh yang memulakan peperangan demi peperangan? Peperangan untuk memusnahkan rakyat Israel yang tidak tinggal di Israel dan tidak mahu tinggal di Israel. Kenapa Israel perlu memberikan hak yang sama kepada mereka, seperti yang diberikan kepada orang Arab Israel contohnya, yang terikat dengan sumpah dan undang-undang dalam masyarakat Israel? Kenapa mereka perlu mendapat hak yang sama seperti orang yang telah bersetuju untuk terikat dengan undang-undang Israel? Ya, saya rasa itu memang merangkumnya. Sekarang sudah tentu tuduhan yang paling beremosi dan saya rasa mungkin paling berbahaya yang dilemparkan kepada Israel sejak 7 Oktober adalah tuduhan melakukan genosid di Gaza. Yang sekali lagi, nampaknya kebanyakannya bergantung kepada mengubah definisi perkataan itu untuk memenuhi keinginan menuduh mangsa-mangsa genosid berulang kali sebagai pelakunya. Tetapi bukankah Anda tahu, jika kita menerima definisi yang telah diubah ini, bukankah itu bermakna pada dasarnya setiap peperangan yang berlaku dalam apa jua keadaan, termasuk yang dilancarkan oleh pihak bersekutu terhadap Nazi, juga merupakan satu genosid? Sudah tentu. Malah, Mahkamah di Nuremberg menolak premis yang kita lihat hari ini, yaitu premis bahwa juru terbang bersekutu yang terbang di atas Dresden, Nuremberg, Berlin, dan Jepun boleh dianggap bersalah melakukan jenayah perang. Sedangkan mereka adalah pihak yang bertindak balas terhadap rejim pembunuhan beramai-ramai dalam peperangan yang mereka sendiri tidak mulakan dan tidak pernah inginkan. Mahkamah Nuremberg secara khusus menolak premis tersebut. Dan kini nampaknya perkara itu telah menjemur semula. Jelas sekali, bukan secara kebetulan, apabila orang Yahudi yang kini berjuang untuk mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa pembunuhan beramai-ramai sekali lagi. Hakikat di lapangan ialah, seperti yang dinyatakan oleh Kumpulan Tentera Peringkat Tinggi, HLMG, yaitu gabungan pegawai kanan dan jenderal tertinggi dari hampir setiap tentera barat di dunia. Mereka ini bukan Yahudi, bukan orang Israel. Dalam satu hujahan bertulis yang mereka kemukakan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, tiada satu pun tentera di dunia yang pernah melaksanakan lebih banyak langkah dan program yang lebih canggih untuk memberi amaran dan mengeluarkan penduduk awam pihak musuh daripada bahaya. Dan mereka berkata, bukan sahaja itu sama sekali tidak selari dengan sebaran dakwaan pembunuhan beramai-ramai. Ingat, Israel membina kem Al-Mawasi untuk lebih 1 juta rakyat Palestin di mana mereka menyediakan pembekal makanan, klinik perubatan, tempat tinggal dan vaksin polio untuk semua kanak-kanak di Al-Mawasi. Israel tidak menghantar invoice untuk semua kos yang besar ini kepada komuniti antarabangsa. Membenarkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dalam ratusan truk makanan, bahan api, dan ubat-ubatan setiap hari ke Gaza. Walaupun makanan, bahan api, dan ubat-ubatan itu tidak sampai kepada tebusan Israel yang ditahan dalam keadaan yang tidak dapat digambarkan di dalam lubang jauh di bawah tanah. Melakukan semua itu tanpa pernah meminta balasan dan melakukannya dengan cara yang sama sekali tidak selari dengan sebarang dakwaan pembunuhan beramai-ramai. Fikirkan tentang pembunuhan beramai-ramai sebenar dalam sejarah. Adakah Nazi mahu memberi amaran kepada kanak-kanak Yahudi supaya tidak masuk ke dalam bilik gas di Auschwitz? Soalan itu sendiri pun sudah cukup mengarut untuk ditanya, bukan? Jelas sekali, Nazi memberikan kanak-kanak itu beberapa ketul sabun. Dan mereka membina kepala pancuran kecil untuk memperdaya orang Yahudi supaya percaya bahwa itu adalah pancuran mandi sebenar, bukan bilik gas. Untuk memancing orang awam Yahudi masuk ke kawasan maut itu, betul? Israel melakukan sebaliknya setiap hari dalam peperangannya di Gaza dan Lubnan. Ia memberi amaran awal kepada orang awam supaya keluar dari kawasan bahaya, di mana ia memberitahu musuh dengan tepat di mana ia akan menyerang hari ini, esok, dan lusa. Dengan cara yang membuat Israel melepaskan kelebihan kejutan serangan ketenteraan. Elemen paling penting dalam mana-mana objektif strategik dalam semua perancangan ketenteraan ialah kejutan. Dan Israel dengan sengaja melepaskan kelebihan kejutan setiap hari di Gaza, sekaligus membahayakan nyawa anak-anak lelaki dan perempuan mereka sendiri yang akan terbunuh dan cedera beratus-ratus orang di Gaza akibat perangkap bom, IED, dan serangan hendap yang dipasang oleh Hamas.
Tepat kerana Israel tahu, memberitahu mereka ke mana mereka akan pergi, dan Hamas tahu di mana mereka akan berada. Semua ini adalah usaha untuk memelihara dan melindungi nyawa orang awam Palestin. HLMG mengatakan bukan sahaja sistem amaran itu adalah yang paling canggih pernah digunakan oleh mana-mana tentera di dunia. Bukan sahaja ia sama sekali tidak selari dengan sebarang dakwaan pembunuhan beramai-ramai. Tetapi mereka berkata, tentera barat kita sendiri tidak akan mampu melaksanakan sistem seperti itu kerana rakyat di negara kita tidak akan dapat menerimanya. Kita tidak akan pernah bersetuju menghantar anak lelaki dan perempuan kita ke rumah yang dipasang perangkap dan diserang hendap. Yang hanya dipasang perangkap dan diserang hendap kerana kita memberitahu pihak lawan ke mana kita akan menghantar anak-anak kita. Namun begitu, negara yang telah melakukan lebih banyak usaha untuk memelihara dan melindungi nyawa orang awam Palestin yang tidak bersalah adalah sudah tentu negara yang sedang dihadapkan ke tribunal antarabangsa atas dakwaan palsu dan tidak masuk akal mengenai pembunuhan beramai-ramai. Ini perkara terakhir yang ingin saya katakan adalah sangat penting untuk kita khaskan label ini. Jenayah paling besar terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan beramai-ramai sebenar dalam sejarah. Kerana pada masa hadapan, tentera di medan perang mungkin akan melihat contoh Israel dan berkata, wah, Israel membelanjakan ratusan juta dolar untuk membina kem, menyediakan vaksin, memberikan bantuan kemanusiaan. Ia kehilangan ratusan anak lelaki dan perempuannya dengan cara yang memecah belahkan masyarakat Israel demi memberi amaran kepada penduduk awam di pihak Palestin, namun tetap dituduh melakukan pembunuhan beramai-ramai. Jadi kenapa tidak abaikan semua itu? Mari kita jimatkan wang, selamatkan nyawa, elakkan perpecahan masyarakat. Mari kita bom secara sembarangan dengan senjata nuklear atau apa sahaja. Dan ya, kita akan tetap dituduh melakukan genosid, tetapi kita tetap akan dituduh begitu juga. Lebih baik kita jimatkan wang dan elakkan kesedihan. Itulah bahayanya apabila kita menggunakan label genosid untuk peperangan yang langsung tidak menepati definisi undang-undang bagi istilah tersebut. Sangat benar. Jadi akhirnya, bukankah perbincangan ini sebenarnya berkisar pada pemahaman asas bahwa anti-Zionisme adalah anti-Semitisme? Tiada keraguan tentang perkara itu. Betul. Dan saya rasa soalan yang ingin saya ajukan kepada anda ialah, mengapa anda fikir terdapat begitu ramai orang dalam komuniti Yahudi dan komuniti pro-Israel yang enggan menerima bahawa inilah sebenarnya isu utama dalam perdebatan ini? Kerana kita telah hidup dalam masyarakat di mana apa sahaja yang seseorang katakan, anda tahu, tiba-tiba mereka akan dituduh sebagai anti-miskin atau anti-perkauman atau anti-wanita atau apa sahaja. Dan orang ramai menjadi sangat sensitif untuk memanggil orang lain sebagai taksub kerana perkataan itu sudah tidak membawa makna lagi. Anda lihat, ia sama sahaja seperti isu genosid. Apabila anda menuduh semua orang sebagai rasis atau semua orang dituduh sebagai ini atau itu atau antisemit, maka perkataan itu hilang maknanya. Jadi orang memang betul untuk berhati-hati tentang bagaimana mereka melabelkan sesuatu. Tetapi kita harus sadar bahwa memang ada rasis sebenar di luar sana. Memang ada chauvinis sebenar. Dan memang ada antisemit sebenar. Dan inilah intipatinya. Ada dua perkara penting yang perlu diperhatikan. Semua ini dibincangkan dalam buku tersebut. Yang pertama ialah, sejarah anti-Zionisme sudah bermula sejak abad ke-19. Dan pada mulanya, terdapat ramai orang, pelopor utama anti-Zionisme, penyokong besarnya. Mereka menyukai anti-Zionisme tepat kerana ia bersifat antisemit. Mereka memahami tarikan itu, terutamanya di Kesatuan Soviet dan di negara-negara Arab yang baru muncul pada pertengahan abad ke-20, tarikan anti-Zionisme adalah tepat kerana ia bersifat anti-Yahudi. Dan Was anti-Jewish. jadi maksudnya sekarang ialah, pada masa itu, menjadi antisemitik adalah sesuatu yang bergaya, betul? Kita ada Holocaust. Kita ada Kesatuan Soviet yang sangat antisemitik. Negara-negara Arab awal juga sangat antisemitik, mengajar protokol-protokol para penatua Zion dan risalah palsu yang lain. Jadi bagi mereka, anti-Zionisme itu sesuatu yang positif kerana ia antisemitik dan semua orang terima serta faham perkara itu. Dan sebenarnya, buku itu menyenaraikan semua surat kabar, majalah, dan rancangan radio yang mengaitkan anti-Zionisme dengan kebencian terhadap Yahudi.
Pada masa kini, disebabkan Holocaust dan kerana orang Yahudi telah menjadi sebahagian daripada tamadun Barat, menjadi antisemitik dalam sebahagian besar masyarakat telah menjadi sesuatu yang tidak digemari, betul? Jadi sekarang, seseorang yang ingin menjadi anti-Zionis perlu berusaha dengan sangat-sangat keras To destroy, to divide this. untuk memisahkan hubungan sejarah ini, hubungan rapat antara anti-Zionisme dan antisemitisme. Tetapi kita perlu mengakui bahawa itu adalah anakronisme sejarah dan sebenarnya dari segi definisi. Dan ini adalah perkara kedua. Dan ini adalah perkara yang paling penting sekali, dan inilah dia. Apabila kita mengkritik kerajaan Amerika Syarikat, dasar ini, penjagaan kesihatan, apa sahaja, kita perlu sedar bahawa kita bukan anti-Amerika. Kenapa? Kerana apabila kita mengkritik kerajaan kita bukan mengatakan bahawa eksperimen politik Amerika adalah satu kesilapan jahat dan negara itu patut dimusnahkan serta semua rakyatnya dibunuh atau dibuang negeri. Tetapi itulah bezanya dengan anti-Zionisme. Kerana seorang anti-Zionis tidak hanya mengehadkan dirinya untuk mengkritik dasar Israel berkaitan dengan Haredi atau berkaitan dengan klinik kesihatan atau penempatan di selatan dan Negev. Itu bukan maksud anti-Zionisme. Anti-Zionisme seperti namanya, hanyalah satu kepercayaan bahawa orang Yahudi tidak mempunyai hak seperti yang dimiliki oleh bangsa lain terhadap negara bangsa mereka sendiri di tanah nenek moyang mereka. Jadi, bagi golongan anti-Zionis, seorang Bulgaria mempunyai hak kedaulatan di tanah air Bulgaria, dan seorang Ireland mempunyai hak terhadap sebuah negara Ireland di tanah air kebangsaan Ireland. Dan seorang Korea mempunyai hak terhadap sebuah negara Korea di tanah air kebangsaan Korea. Malah rakyat Palestin pun mempunyai hak terhadap sebuah negara di antara sungai Jordan dan Laut Mediterranean. Semua orang mempunyai hak ini, kecuali satu bangsa, yaitu Yahudi. Itu sebenarnya hanyalah antisemitisme semata-mata. Zionisme membawa maksud bukan bahawa Yahudi lebih baik daripada orang lain, tetapi bahawa Yahudi setaraf dengan orang lain dalam hak asas mereka untuk memiliki sebuah negara bangsa di tanah air nenek moyang mereka. Dan itulah sebabnya anti-Zionisme pada dasarnya sejak dahulu lagi dan sehingga hari ini kekal sebagai satu gerakan yang sangat antisemitik. Ya, saya akan tanya anda satu soalan terakhir tentang penulisan buku ini. Semasa anda menyusun apa yang saya anggap sebagai usaha yang sangat luar biasa untuk menangani tuduhan terhadap Israel, adakah apa-apa yang anda pelajari sama ada tentang sejarah, presiden undang-undang atau perang terhadap orang Yahudi yang mengejutkan anda? Atau dari segi reaksi terhadap buku ini? Adakah apa-apa yang anda pelajari atau yang mengejutkan juga? Sebenarnya, saya agak terkejut dengan reaksi terhadap buku ini. Maksud saya, seperti yang saya katakan, saya telah menerima berpuluh-puluh panggilan dan email daripada orang yang telah berubah fikiran selepas membaca buku ini. Dan sejujurnya, saya berasa sangat dihormati dengan sokongan yang begitu banyak terhadap buku ini. Anda tahu, saya baru sahaja ditemu bual dengan Dr. Kadas, Presiden Universiti Torah, yang berkata, saya rasa beliau ada menyebut sesuatu seperti itu. Beliau telah membaca ratusan buku tentang Israel, dan ini adalah yang terbaik atau salah satu buku terbaik tentang Israel yang pernah beliau baca. Saya benar-benar berasa rendah diri dan berbesar hati apabila orang seperti Anda, beliau, dan yang lain berkata begitu tentang buku yang saya tulis, kerana saya sangat mengambil berat, tetapi saya tidak pasti sama ada orang yang akan membacanya. Tetapi dari segi kandungan, salah satu perkara yang sangat mengejutkan saya ialah salah satu benang merah dalam buku itu menjadi salah satu subtema buku itu setelah saya menyadarinya. Ialah sebenarnya setiap daripada 6 dakwaan tentang Israel itu bukan sekadar dakwaan yang muncul ex nihilo, entah dari mana. Setiap dakwaan itu sebenarnya dibina dengan sangat bijak untuk mencerminkan penderitaan orang Yahudi. Sebenarnya, setiap dakwaan itu menyentuh hati dan sangat berkesan kerana ia membalikkan realiti yang sebenarnya menindas orang Yahudi. Dan kemudian dalam usaha bersejarah untuk meminimumkan penderitaan orang Yahudi, mereka bermain permainan kebudak-budakan. Bukan saya, awaklah terhadap orang Yahudi. Jadi sebagai contoh, orang Yahudi adalah kaum yang benar-benar menjadi mangsa pembunuhan beramai-ramai. Mari kita kecilkan kepentingan pembunuhan beramai-ramai itu di mana 6.
juta orang Yahudi mati dengan mendakwa bahawa perang terhadap Hamas di mana 50 atau 60 ribu or 50 or 60,000. orang mati, anda boleh lihat perbezaan dari segi skala adalah perkara yang sama. Terdapat apartheid sebenar yang diamalkan di seluruh Timur Tengah. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini, cuma bukan orang Yahudi yang mengamalkan apartheid. Sebaliknya, orang Arab melakukannya terhadap orang Yahudi. Terdapat kolonialisme peneroka yang sebenar di seluruh Timur Tengah hari ini. Orang Arab Muslim telah mengusir ratusan kaum pribumi apabila mereka mengambil alih Timur Tengah dan Afrika Utara pada abad ke-7 dan ke-8 Masihi. Orang Amazigh di Afrika Utara, Berber, Zoroastrian, Parsi, Kurdi, Rohingya, Yazidi. Terdapat berdozen-dozen, termasuk Druz. Tetapi orang Yahudi yang merupakan penduduk asal tanah itu pula yang dipanggil penjajah penetap. Setiap tuntutan, dan sudah tentu kita ada tuntutan kesahihan yang telah kita bincangkan sebelum ini. These countries around the world, Negara-negara di seluruh dunia mendakwa bahawa Israel tidak sah, walaupun Israel memenuhi keempat-empat elemen ujian Montevideo, sementara mengiktiraf negara Palestin sebagai sah, walaupun negara Palestin jelas gagal dalam ujian Montevideo. Anda dapat lihat bagaimana setiap tuntutan sebenarnya membalikkan realiti dan mencerminkan sesuatu yang sebenarnya sedang dilakukan terhadap orang Yahudi. Ia adalah pemasaran yang sangat bijak sebenarnya, dan saya sendiri tidak benar-benar menyadarinya sehingga saya mula menulis buku itu. Ya, itu memang disampaikan dengan sangat baik. Hakim Altman, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Saya sangat mengesyorkan buku anda kepada penonton kami. Ia adalah sebuah karya undang-undang dan sejarah yang sangat baik serta ditulis dengan hebat. Bagaimana penonton dan pendengar kami boleh mendapatkan salinan ini? Anda boleh membelinya di mana-mana buku dijual, termasuk di Amazon. Walaupun kami pernah kehabisan stok di Amazon, tetapi kami baru sahaja mendapat stok semula dengan cetakan kedua. Jadi Anda boleh pergi ke Amazon atau Barnes & Noble atau Books A Million atau mana-mana sahaja di komuniti tempatan Anda di mana buku dijual. Itu berita yang sangat baik untuk didengar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat, untuk mendengar Jonathan Tobin edisi harian setiap hari, yang anda boleh dengar di mana saja anda biasa mendengar podcast. Atau sama ada anda mendengar kami di salah satu platform tersebut, atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X, atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di thinktwice@jns.org dan beritahu kami di mana anda mendengar atau menonton rancangan ini serta apa pendapat anda tentangnya. Terima kasih khas kepada Dr. Phil Jacobs yang sokongannya telah membantu memudahkan hubungan kami dengan Hakim. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khas kepada Dr. Phil Jacobs yang merupakan seorang pemimpin Yahudi yang bergaya dan bijak dalam komuniti kami. Ya, dan kepada ramai lagi penyokong JNS yang telah membantu memperdalam hubungan kami di seluruh komuniti. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir untuk diri sendiri. Dan kita akan berjumpa lagi minggu hadapan.